Okay, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Mukadimah harap anak-anak bersedia untuk meneruskan pembelajaran. Untuk minggu ketiga, kita akan masuk tema 1, unit 1 bagi subjek Bahasa Melayu tahun 3. Okey, lihat. Objektif pembelajaran kita pada minggu ini ialah yang pertama, anak-anak boleh mendengar, mengecam sebutan, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat ayat tunggal. Ayat tunggal. Yang kedua ialah murid boleh membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai ayat tunggal dan ayat majmuk. Jadi kita nak belajar ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Nanti kita buat ulang kaji sedikit sebab masa waktu tahun 2 dah belajar dah kan ayat tunggal dan ayat majmuk. Okay, nanti Mukadimah akan terangkan melalui slide sebagai ulang kaji. Okey, dan ketiga, tiga perkara yang kita nak belajar hari ini iaitu murid juga boleh menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam bentuk huruf. Kita nak belajar huruf dengan tulisan berangkai, menggunakan tulisan berangkai. Nanti Mukadimah akan tunjukkan video. Ada video macam mana nak tulis huruf dengan tulisan berangkai. Okey, seterusnya untuk pembelajaran kali ini, pastikan kamu ada buku teks jilid 1 dan juga buku aktiviti jilid 1. Dua buku ini sahaja yang perlu kamu sediakan dan pastikan ada juga buku tulis penulisan. Yang ni Mukadimah akan guna pada kelas akan datang. Untuk minggu ni perlu ada 3 buku ni, sediakan 3 buku ni. Untuk hari ini buku jilid 1, buku teks jilid 1 dan juga buku aktiviti jilid 1. Okey, kita teruskan. Sila lihat buku teks jilid 1 muka surat 2 dan 3. Buku teks jilid 1 muka surat 2 dan 3. Okey, kita lihat sebentar apa yang kita akan belajar pada buku teks jilid 1 muka surat 2 dan 3. Okey, boleh mula buka buku teks sekarang. Okey, Mukadimah paparkan pada skrin buku teks muka surat 2. Buku teks muka surat 2. Pastikan anak-anak buka buku teks muka surat 2. Kita masuk unit 1 iaitu keluarga cergas. Keluarga cergas. Okey, pada muka surat ni kamu perlulah mendengar dan bertutur. Mendengar dan bertutur. Okey, jadi dalam kelas Mukadimah dah buat beberapa kawan kamu dah perlu membaca teks ni. Okey, jadi untuk video ni sebagai ulang kaji sajalah. Mukadimah akan bacakan teks ini. Okey, tajuk dia ialah Suria Pagi. Nabila sekeluarga beriadah di Taman Botanikal Air Keruh Melaka. Okey, Nabila berkata dalam ruangan kotak yang berwarna kuning ni, ibu, tempat ini sungguh cantik. Saya suka bersenam di sini. Ramai juga yang datang bersenam. Kemudian ibu cakap apa? Betul Nabila, kita sangat bertuah. Pagi ini cuaca cerah, matahari bersinar terang. Amalan bersenam pada waktu pagi dapat menyihatkan dan mencerdaskan badan kita. Nabila pun jawab, oh begitu. Kemudian terus Nasri ditanya ayah dia, mengapakah kita digalakkan bersenam pada waktu pagi ayah? Kenapa digalakkan bersenam waktu pagi? Dia tanya ayah dia. Ayah dia menjawab, cahaya matahari pada waktu pagi mengandungi vitamin D. Vitamin D menguatkan tulang kita dan melawan pelbagai jenis penyakit. Okey, aktiviti kita kat sini ialah kamu dah dengar Mukadimah sebut
Mukadimah sebut. Dan juga kamu perlu mengulang semula dialog yang terdapat di dalam teks ni. Ulang semula dialog dalam teks ni yang berwarna merah. Warna merah sebab kita nak ulang ayat tunggal sahaja. Okey, ayat tunggal sahaja. Ayat tunggal saja. Okey, kita masuk kepada slide. Mukadimah akan terangkan apa beza ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Sebelum kita masuk kepada muka surat seterusnya iaitu muka surat 5. Okey, kita masuk semula kepada slide mukadimah. Okey, lihat slide mukadimah. Okey, kita pergi kepada ayat tunggal. Apa itu ayat tunggal? Okey, ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Dia ada satu subjek dan satu predikat. Yang ni tak ada dalam buku teks tau. Tiada dalam buku teks. Nanti mukadimah akan, yang ni sebagai nota tambahan. Mukadimah akan berikan nanti. Okey, contoh ayat tunggal. Contoh satu, mereka ke perpustakaan petang ini. Mereka ke perpustakaan petang ini. Mereka ialah subjek. Ke perpustakaan petang ini adalah predikat. Itu adalah ayat tunggal. Subjek berada di hadapan, predikat di belakang. Okey, dan ayat mestilah dimulakan dengan huruf besar, perkataan di hadapan dimulakan dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda noktah. Pastikan ayat mesti ada tanda noktah dia. Okey, ini contoh pertama. Contoh ayat tunggal kedua. Subjek tak semestinya satu perkataan, boleh jadi lebih. Contoh dia Abang Salmah. Abang Salmah menonton perlawanan bola sepak. Okey, jadi Abang Salmah merupakan subjek. Abang Salmah merupakan subjek dan predikatnya ialah menonton perlawanan bola sepak. Okay, kalau nak senang, dalam ayat tunggal dia tak akan ada penambahan ayat dia biasanya pendek dan tiada kata hubung. Tiada kata hubung. Okey, kita lihat dahulu kepada ayat majmuk. Apa itu ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal. Tadi kita belajar ayat tunggal kan? Ayat majmuk dia lebih daripada satu ayat yang dihubungkan dengan kata hubung. Ayat itu dihubungkan dengan kata hubung. Contoh apa dia kata hubung? Dah belajar dah tahun 2 kan? Okey, apa kata hubung? Contoh dia dan, atau, tetapi, dengan, kerana. Itu semua adalah kata hubung. Kata hubung tu digunakan dalam ayat majmuk ni untuk menghubungkan dua ayat ataupun lebih. Okey, ini sebagai info tambahan. Mukadimah tambah sedikit info. Okey, jenis ayat majmuk. Ayat majmuk ada beberapa jenis, iaitu pertama ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan juga ayat majmuk campuran. Okey, ini info tambahan sahaja, tiada di dalam buku teks sebab mukadimah nak tunjuk ayat majmuk gabungan dan pancangan. Dalam ayat tersebut akan ada satu kata hubung sahaja. Akan ada satu kata hubung sahaja. Dan ayat majmuk campuran boleh ada lebih ataupun dua kata hubung. Nanti kamu akan jumpa dalam buku teks. Kenapa pula tiba-tiba satu ayat ni ada dua kata hubung? Boleh ke tak boleh? Boleh. Kita panggilkan kita panggil dia sebagai ayat majmuk campuran. Okey, lihat. Belum lagi. Okey, kita lihat balik buku teks. Buku teks jilid 1, muka surat 3. Okey, lihat buku teks jilid 1, muka surat 3. Tadi kita dah belajar tentang ayat tunggal. Sekarang kita lihat ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Okey, tajuk bagi teks ini ialah bantu membantu di dapur. Bantu membantu di dapur. Diberikan satu gambar suasana di ruangan dapur. Ada ayah tengah tolong angkat barang. Ada Nabila sedang membantu ibu dan ibu sedang membasuh sayur-sayuran. Okey, kita lihat kepada teks. Okey, baca dahulu perenggan pertama. Nabila ke dapur.
Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Okey, lihat kenapa ayat pertama tu diwarnakan warna merah. Okey, yang berwarna merah ialah ayat tunggal. Yang berwarna merah ialah ayat tunggal. Dan yang berwarna biru ialah ayat majmuk. Okey, jadi dekat sini Nabila ke dapur ialah ayat tunggal. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli adalah ayat majmuk. Dekat sini yang maklimah bagi tahu. Okey, dan juga yang. Dua ni ialah kata hubung. Boleh tak ada dua kata hubung dalam satu ayat? Boleh. Kita panggil dia sebagai ayat majmuk campuran. Okey, lihat ayat seterusnya. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Ini ialah ayat tunggal. Ada ayat kata hubung tak dalam ayat ni? Tak ada. Jadi ini ialah ayat tunggal. Nasri membantu ayahnya. Juga ayat tunggal. Okey, lihat perenggan kedua. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ini ayat apa? Okey, ini ialah ayat seruan. Ini adalah ayat seruan. Kat depan ada kata seru, dekat belakang ada tanda seru. Tanda seru. Jadi ini ialah ayat seruan. Bukan ayat majmuk ataupun ayat tunggal. Okey, terus ibu sungguh pandai memilihnya. Itu ialah ayat tunggal. Puan Zainab tersenyum. Pun ayat tunggal. Okey, lihat perenggan seterusnya. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Ini ialah ayat majmuk. Ada tambahan yang, itu kata hubung. Makanan yang segar mengandungi vitamin. Makanan yang segar mengandungi vitamin. Sama juga. Okey, mengapakah kita memerlukan vitamin? Ini ialah ayat tanya. Kita dah belajar dah pada tahun lepas. Ini ialah ayat tanya. Bila di hadapannya ada kata tanya dan di belakang ada tanda soal, ini bukan ayat tunggal atau ayat majmuk. Ini ialah ayat tanya. Perenggan seterusnya, kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Ini ialah ayat majmuk. Kerana tu ialah kata hubung. Lagi, vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Ini ayat tunggal. Minda kita pula akan cerdas. Sama juga ayat tunggal. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Okey, terus setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Okey, sebab dekat sini ada dan, boleh dikatakan sebagai ayat majmuk. Okey, ayat terakhir, Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Ini adalah ayat tunggal. Boleh. Jadi yang berwarna merah ialah ayat tunggal dan yang berwarna biru ialah ayat majmuk dekat situ. Okey, dan dan teks yang diwarnakan ni mukadimah akan berikan sebagai rujukan. Okey, habis ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Kemudian mukadimah masuk kepada tulisan berangkai. Okey, lihat tulisan berangkai. Tajuk ialah Butang Kenangan. Ketika melawat ke kota Formosa, Nabila tertarik akan keunikan bentuk huruf pada butang yang dijual. Okey, Nabila beritahu, cantiknya butang huruf ini. Pilihlah huruf yang kamu suka, kata ibu. Nabila kata, terima kasih ibu. Okey, huruf dekat sini adalah ada dua. Huruf kecil dengan tulisan berangkai dan juga huruf besar dengan tulisan berangkai. Dan pada buku teks muka surat 4 ini, dia ditulis secara terperinci macam mana cara nak tulis setiap huruf. Okey, ada nombor 1 dan 2 ataupun 1 sehingga 4. Kamu boleh ikut mana yang nak mula, nombor 1, nombor 2, 3, 4. Kena mula daripada nombor 1 tu. Itu adalah cara untuk menulis tulisan berangkai. Ataupun kamu boleh
imbas QR code di sini. Okay, dan akan ada satu video untuk cara menulis tulisan huruf kecil secara berangkai. Okey, boleh kita akan saksikan, kita akan tengok dulu video tersebut. Kejap Mukadimah share. Okey, bila kamu pergi kepada QR code tersebut, kamu imbas QR code tersebut. Okey, video ini akan dipaparkan bersama-sama. Bentuk dia lain sikit. Okey, boleh perhatikan betul-betul dan tengok juga dalam buku teks kamu. Huruf K, huruf K, kepala belah atas dia tu tertutup kepala huruf tulisan berangkai. Disambung sebelum dan juga selepas. Macam ni bentuk R. T. X. Y dan juga huruf Z. Okey, itu sahaja. Okey, itu sahaja untuk video tulisan berangkai. Dia tulis kepada kamu dan kamu boleh rujuk video tersebut untuk menulis, untuk cara-cara menulis tulisan berangkai. Okey, sekarang Mukadimah akan masuk kepada buku aktiviti. Okey, buku aktiviti. Sila buka buku aktiviti jilid 1 yang berwarna biru tu. Okey, buka surat pertama. Okey, Mukadimah akan ajarkan macam mana cara nak buat latihan. Okey, lihat pada muka surat pertama. Okey, lihat pada muka surat pertama. Okey, unit 1, tema 1, kekeluargaan. Unit 1, keluarga cergas. Okey, aktiviti 1, kamu perlu dengar, sebut dan susun ayat. Apa yang kamu perlu buat ialah baca ayat ini dahulu. Ayat pertama ni, Imran pandai meluncur ais, dia sangat seronok. Kemudian carikan gambar yang sesuai dengan ayat tersebut dan tuliskan nombor gambar di sebelah ayat, di sebelah kiri ayat dalam kotak tu. Jadi Mukadimah dah buat yang pertama contoh ni, Imran pandai meluncur ais, dia sangat seronok. Bila kita lihat gambar yang sesuai ialah gambar nombor 3. Ada seorang budak lelaki sedang meluncur ais. Jadi nombor 3 sila tulis di sebelah kiri di dalam kotak. Boleh? Faham? Okey, dan sila buat. Jawapan akan Mukadimah kongsikan pada kelas akan datang. Okey. Aktiviti kedua.
Aktiviti kedua, apa yang perlu kamu buat ialah baca teks, kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Kita dah belajar ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Apa perbezaan dia? Ayat tunggal ada subjek, kemudian diikuti dengan predikat. Ayat majmuk, mestilah dalam ayat tersebut ada kata hubung, ada kata hubung. Jadi sila baca teks, kemudian pilih. Tentukan ayat tersebut ayat tunggal atau ayat majmuk. Okey, ini contoh Mukadimah ada buat contoh sebagai contoh. Okey, sila tulis. Ayat tunggal ni pendek saja. Ayat majmuk ni yang panjang sikit. Jika ayat tu tidak muat, kamu tulis pada garisan ni tak muat, sila tulis di bawah dia. Sila tulis di bawah dia. Buat satu lagi garisan kecil. Okey, tulis dekat situ. Jangan tulis sampai hujung naik ke atas ni, tak nak ya. Okey, itu untuk aktiviti 2. Kemudian aktiviti 3, kita belajar tadi, kita tengok video tadi untuk menulis huruf dengan tulisan, menggunakan tulisan berangkai. Okey, apa yang perlu kamu buat aktiviti 3 ialah kamu perlu tulis nama seorang anggota keluarga kamu. Tuliskan nama seorang anggota keluarga kamu. Contoh, nama abang kamu Takif, contoh. Okey, tuliskan nama dia di sini. Tuliskan nama dia. Mukadimah nak minta kamu tulis huruf kecil sahaja. Sebab dalam video tersebut, Mukadimah paparkan adalah cara menulis dengan menggunakan huruf kecil. Tak apa, guna huruf kecil sahaja dahulu. Nanti kita akan masuk macam mana nak tulis huruf besar. Okey, tulis nama ni tak perlu gunakan tulisan berangkai. Tulisan biasa sahaja. Kemudian pilih 5 huruf yang ada pada nama anggota keluarga kamu. Kemudian tulis huruf tersebut menggunakan tulisan berangkai. Pilih 5 sahaja. Contoh Takif ni ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 huruf. Jadi pilih 5 sahaja. Pilih 5 sahaja. Okey, jadi nombor 1 contoh Mukadimah pilih huruf T. Tulis 3 kali. Huruf T tulis dengan tulisan berangkai 3 kali. Contoh nombor 2 Mukadimah nak pilih huruf H lah. Okey, jadi tulis huruf H dengan tulis 3 kali. Okey, Mukadimah ingatkan. Okey, dia ada 3 garisan. Garisan paling bawah pastikan untuk ekor sahaja. Untuk ekor sahaja. Boleh? Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Pastikan kamu siapkan muka surat, buku aktiviti, muka surat 1, 2 dan 3. Itu saja untuk kelas hari ini. Okey, Assalamualaikum.